Okey, hari ini bab 4 kadar tindak balas. Okey, mula sekali kita tahu dulu apakah maksud tindak balas kimia. Tindak balas kimia ialah proses pertukaran daripada bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas. Okey, ini adalah persamaan kimia bagi tindak balas. Mesti ada bahan di hadapan dan hasil biasanya di belakang. Okey, contoh, kita ada bahan kimia yang dipanggil plumbum 2 nitrat, larutan plumbum 2 nitrat. Okey, kita tindak balaskan dia lah, campurkan dia dengan kalium iodida, maka awak akan hasilkan bahan yang dikenali sebagai plumbum 2 iodida. Macam ni je, plumbum, ambil kat sini plumbum 2. Okay, lepas tu dia pairing dengan iodida, plumbum 2 iodida jadi satu bahan. Plumbum 2 iodida satu bahan. Okey, awak ambil perkataan ni, plumbum 2 campur dengan yang ni, dia bersilang. Lepas tu satu bahan lagi ialah kalium nitrat. Okey, kalium nitrat tu ialah ini kalium. Okey, dia bersilang dengan yang ni, pairing dia, kalium nitrat. Okey, jadi awak akan dapat plumbum 2 iodida tambah kalium nitrat. Okay. Jadi yang dekat depan ni ialah bahan tindak balas. Okay, yang ni ialah bahan tindak balas. Yang belakang ni ialah hasil tindak balas. Okay, yang ni ialah hasil tindak balas. Okay, itu sahaja. Jadi tindak balas kimia dia mesti melibatkan bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas. Okey, kedua-duanya adalah tidak berwarna. Plumbum 2 nitrat dan kalium iodida ni dia tidak berwarna. Kedua-dua larutan ni tidak berwarna. Okey, kalium iodida pun tak ada warna, plumbum 2 nitrat pun tidak berwarna. Bila awak campurkan dia akan menghasilkan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning. Yang ini awak nampak dia warna kuning, plumbum 2 iodida warna kuning, dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna. So yang ni tak ada warna, tak berwarna. Okay, jadi kalau awak campurkan dalam satu tabung uji, okay, awak tambahkan kalium iodida, awak tambahkan plumbum 2 nitrat dalam ni, okay, dia akan jadi, awak akan nampak mendakan tu macam sisa lah, ni mendakan kuning. Jadi mendakan kuning tu ialah plumbum 2 iodida. Okay, plumbum 2 iodida. Yang ni tidak berwarna lah. Yang tidak berwarna ni ialah kalium nitrat. Okay, so itu adalah hasil tindak balas. Yang ni ialah bahan tindak balas. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita awak tengok graf. Semasa tindak balas bahan kimia ni, okay, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang. Okay, so ni adalah bahan. Jadi graf dia akan jadi macam ni lah. Okay, awak nampak graf. Okay, ini adalah kuantiti, maksima ialah kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Okay, jadi awak nampak kuantiti itu semakin berkurang. Dia berkurang. Betul lah kan? Jadi bila awak melakukan tindak balas kimia, bahan tu dia akan lama-lama makin sikit. Tapi kalau kuantiti hasil tindak balas, okay, sama graf hasil melawan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas melawan masa. Okay, awak dapati kuantiti hasil semakin bertambah dengan masa.
Jadi di akhir tindak balas awak akan dapat plumbum 2 iodida dan kalium nitrat semakin banyak, tapi plumbum 2 nitrat dan kalium iodida semakin berkurang. Inilah yang dimaksudkan dengan graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Teks pun sama. Kuantiti tidak balas melawan masa. Cumanya dalam bahagian ini nanti awak akan jumpa kuantiti bahan tidak balas melawan masa ni ada dua jenis, sama ada tindak balas cepat berlaku di awal-awal dan tindak balas perlahan dia berlaku pada graf yang kedua ni. Okay. Kuantiti bahan tidak balas berkurang dengan cepat, graf dia macam ni. Satu lagi, kalau nampak graf dia landai ni, maksudnya graf kadar tindak balas tu adalah lambat. Okay. Maknanya kena ada jumpa satu lagi graf, sama ada awak jumpa graf yang ni sama lagi kuantiti bahan. Okay. Cumanya kalau dia macam ni, satu lagi dia macam ni, sama je. Cuma ni dia nak bagi tahu tindak balas ni adalah dia ni adalah tindak balas perlahan. Yang merah ni adalah tindak balas perlahan, yang hitam ni adalah tindak balas lambat, tindak balas cepat. So dia berkurang dengan cepat lah kuantiti tu. Yang ni tindak balas perlahan. Yang ni pun sama, akan ada dua graf. Yang kalau macam ni, dengan yang ni, yang naik tinggi. Kalau yang tinggi tu tindak balas cepat. Kalau yang bawah ni tindak balas perlahan. Itu je. Jadi kesimpulannya, awak akan jumpa balik pada rajah 4.3 persamaan dan perbezaan. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Persamaan dia, kuantiti bahan tindak balas berkurang. Ni kuantiti bahan berkurang, kuantiti hasil bertambah. Kuantiti hasil bertambah itu adalah persamaan tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Tapi perbezaan dia pada kadar tindak balas. Kadar tindak balas tinggi pada tindak balas cepat, kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Sama je sebenarnya. Kalau tindak balas cepat, dia punya kadar tindak balas tu cepatlah. Kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas dia perlahan. Masa tindak balas, kalau cepat, masa tindak balas dia singkatlah, lengkap kan. Kalau lambat, masa tindak balas itu lambat. Contohnya ini. Yang mana satu, gas butana dengan pengaratan besi. Awak nyalakan gas, ketikkan ni, keluar gas, keluarkan api. Yang ni mesti tindak balas cepat kan, keluar api. Yang ni pengaratan besi lambat. Dalam masa 2-3 hari atau seminggu baru nampak dia berkarat. So ini adalah tindak balas perlahan, yang ni adalah tindak balas cepat. Itu sahaja.